basuh, contohnya basuh biar melebihi daripada kawasan muka yang hukumnya. Nanti saya akan bicara. Jadi mengelupas saya mulai dengan kawasan muka daripada atas ke bawah, daripada kanan ke kiri. Atas ke bawah ni, daripada atas ke bawah, atas bermula daripada tempat tumbuh rambut, pada ghalib lah, pada ghalib, yang mana terkadang ada orang yang di hadapan kepalanya botok, tidak ada rambut. Rambutnya bermula daripada tengah kepala contohnya. Tengah kepala contohnya, maka kira kepada kawasan tumbuh rambut yang ghalib, yang kebanyakan. Itu daripada atas. Kemudian turun ke bawah, termasuk kawasan muka adalah dagu. Jadi dagu adalah muka, itu sebelah bawah. Kemudian kanan ke kiri, bermula daripada telinga kanan sampai ke telinga kiri. Itu kanan ke kiri, bermula daripada telinga kanan sampai telinga kiri. Itu dipanggil lebar lah, kanan ke kiri. Kemudian minggu lepas saya pergilah pula kepada pembicaraan bulu-bulu yang wajib dibasuh, yang berada di dalam kawasan muka. Sebab ketika membasuh anggota wuduk, muka, tangan sampai ke siku, kaki sampai kedua mata kaki, bulu ke ataupun daging ke yang tumbuh di dalam kawasan anggota wuduk tu wajib dibasuh. Dia kalau muka ni banyak pergi kepada pembicaraan bulu-bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka lah. Jadi kalaulah kata di tangan dia, ada orang ni kadang-kadang bulu lengan dia tu agak lebat, maka kena ratakan air di bulu lengan yang lebat tu. Kalau di kaki tak ada lah rasanya. Tapi kalau bulu ni dia banyak di dalam kawasan muka, bulu kening, bulu mata, bulu misa, jambang, janggut yang tumbuh di atas dagu, yang dagunya adalah kawasan muka. Kemudian satu lagi, kalau ada lah, ni kalau ada di anggota wuduk yang wajib dibasuh tadi tu ada tumbuh daging lebih. Daging lebih, kalau contoh, jadi di pipi dia tu tumbuh macam daging lah, macam keluar daging lebih. Itu biasanya terkadang dibuat pembedahan untuk buang daging lebih tu, yang mana dia bukan merubah kejadian. Kalau buang daging lebih tu, itu untuk mengelokkan kejadian. Sebab kalau tumbuh daging lebih. Tapi ketika daging lebih ada di kawasan muka, kena perkata air lah. Contohlah pula kalau kita kata di tangan ada keluar daging lebih, ada jari yang keenam ke, ada daging lebih tumbuh di lengan ke, samalah juga. Tiap-tiap bulu dan daging yang tumbuh di dalam kawasan anggota wuduk, maka wajib dibasuhlah sekali. Kalau ada bulu dan juga daging yang tumbuh di dalam kawasan anggota wuduk. Jadi yang saya bicara melepasnya adalah berkaitan dengan bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka. Bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka, yang mana melepas saya pergi kepada arid, yakni jambang, dan juga lihyah, yakni janggut bagi laki-laki. Yang mana jambang janggut laki-laki ni ada dua keadaan lah. Ada jambang janggut yang nipis, ada jambang janggut yang tebal. Ini bagi orang lelaki. Kalau jambang janggut dia nipis, maka wajib disampaikan air sampai kepada
sebelah batin, sebelah dalam jambang janggut serta dengan kulit yang ada di sekitar. Kemudian nak kena jambang janggut tu nipis macam mana? Satu laginya, jambang janggut tebal tu macam mana? Kalau jambang janggut nipis ni kira kepada kita bercakap, kalau kita bercakap dengan seseorang ni, jarak kita dengan seseorang tu 2 hasta. Kita bercakap dengan orang, biasa jarak yang kita bercakap ni adalah 2 hasta. Jadi dalam jarak 2 hasta tu, kita masih lagi boleh nampak kulit di dalam jambang yang nipis tu. Kita masih lagi boleh nampak kulit dagu, kulit pipi lah, jambang yang nipis. Kita masih lagi boleh nampak kulit dagu, janggut yang nipis. Tu dia panggil nipis lah. Kau nampak kulit, tu wajib diratakan air sampai ke dalam jambang janggut setengah kulit di sekitarnya. Sebaliknya, jambang janggut tebal ni, maknanya kita duduk dalam jarak 2 hasta tadi, jarak bercakap tadi tu, tak nampak. Nampak jambang je, tak nampak kulit. Nampak janggut je, tak nampak kulit dagu. Tu dia panggil tebal. Gitu. Itu dia panggil tebal. Ni jarak dua hasta ni. Kalau kita rapatkan mata kita dengan jambang tu, mungkin boleh nampak kulit. Kalau kita pergi rapat, kita panggil ndak ke apa orang panggil. Ndak ni rapat gitu kita tengok. Memang boleh nampak kulit. Dah dikira jarak kita bercakap 2 hasta. Tengok di jambang dia tak nampak. Nampak hitam je. Kalau jambang hitam lah. Kalau jambang orang tua mungkin putih. Nampak hitam ataupun nampak putih je jambang tu. Ataupun kalau janggut nampak hitam atau putih je janggut tu. Tak nampak kulit di bawahnya. Itu dia panggil jambang yang tebal, janggut yang tebal. Ketika berwuduk hanya wajib basuh sebelah luar sahaja. Hanya wajib basuh sebelah luar sahaja. Tak wajib sampai ke dalam jambang janggut yang tebal. Tak wajib sampai ke kulit di dalam jambang janggut yang tebal. Ini ketika berwuduk ni. Dan pendengar yang kita bicara sekarang adalah ketika berwuduk. Berbeza dengan ketika kita mandi wajib. Ini saya pergi kepada persoalan lain. Persoalan mandi wajib. Berbeza dengan mandi wajib. Adapun kalau mandi wajib, jambang tebal macam mana pun, janggut tebal macam mana pun, ketika mandi wajib disampaikan air di dalam di dalam bulu jambang, bulu janggut, walaupun tebal macam mana pun, sampai ke kulit di dalam tu. Walaupun jambang janggut tebal macam mana pun, itu ketika mandi wajib. Itu lain. Yang kita bicara sekarang adalah ketika berwuduk. Bicara sekarang adalah ketika berwuduk. Ketika mandi wajib, walaupun jambang tu tebal, walaupun janggut tu tebal mana sekalipun, wajib disampaikan air ke dalam batin, ke dalam jambang yang tebal, janggut yang tebal, bersekali dengan kulit yang ada di dalam. Itu ketika mandi wajib. Dia berbezanya di sini ialah berwuduk ni berulang kali. Sekurang-kurangnya 5 kali. Sembahyang 5 waktu. Sekurang-kurangnya lebih daripada 5 kali kita berwuduk tiap-tiap hari. Adapun mandi wajib normalnya bukan tiap-tiap hari. Jadi mandi wajib ni tidak berulang kali. Sebab itulah berbeza hukum bagi jambang yang tebal, janggut yang tebal ketika berwuduk dan ketika mandi wajib. Berwuduk berulang-ulang kali tiap-tiap hari. Mandi wajib normalnya tidaklah kata berulang-ulang. Ini cerita hal normal lah. Jadi oleh kerana tidak berulang-ulang, untuk mandi wajib menyampaikan air ke dalam jambang janggut yang tebal ini, dia tidak jadi kesukaran lah.
Tapi kalau tika berwuduk pun wajib sampai air ke dalam, jambang janggut tebal. Yang berwuduk ni berulang-ulang kali akan bawa pada kesukaran. Sebab tu hukumnya berbeza. Jambang janggut yang tebal tadi ketika berwuduk yang kita bicara sekarang, dan ketika mandi wajib. Ketika berwuduk, jambang janggut yang tebal hanya wajib dibasuh sebelah luar sahaja. Berbeza ketika mandi wajib, jambang janggut yang tebal sekalipun wajib disampaikan air ke dalam, ke batin dalam jambang janggut yang tebal ketika mandi wajib. Ini hak persoalan jambang dan janggut. Kemudian yang saya sebut minggu lepasnya, tali ni panggil sideburn. Sideburn, dia bahasa Arab sebut izar. Bahasa Arab sebut izar. Kita cakap sideburn. Dalam sidang pendengar, kalau tengok dalam kitab Jawi lama, disebut sebagai tali tudung. Disebut sebagai tali tudung. Kalau hak kitab Jawi lama, kitab Jawi lama disebut sebagai tali tudung. Sidang pendengar, izar ni, bahasa Arab izar ni bukan anak rambut. Jangan ada juga setengah orang kata itu anak rambut. Bukan. Anak rambut ni hak tepi-tepi kawasan muka tu, sebelah dekat kat dahi contohnya. Kalau orang jenis bulu sikit, orang hak bulu lebat sikit, dia adalah dipanggil anak rambut. Tu dipanggil anak rambut. Ada pun izar, izar bukan anak rambut. Izar ni bulu betul-betul. Bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka. Bulu sungguhlah macam bulu jambang tadi, macam bulu janggut. Kemudian izar tadi itulah, sideburn tadi tu, ataupun tali tudung dalam kitab lama tu, hak manakah disebut sebagai izar? Saya sebut izar ni bahasa Arab. Dia kita daripada bawah tu lihyah, janggut, kemudian naik ke pipi sampai ke telinga, dia panggil arid. Arid ni jambang tadilah. Naik ke atas. Naik ke atas maknanya kalau kita kata kalau sidang pendengar tengok live FB ni, nanti saya tunjuk macam kalau live FB. Dia antara mata kita dengan telinga. Antara mata kita dengan telinga turun ke bawah. Ni kalau ikut live FB lah. Ni saya pun payah juga ni sebab tak ada ni. Nak tunjuk macam mana. Kalau yang ikut live FB, mana ambil daripada atas dahi, kita turun ke bawah. Ni mana ni? Ni dipanggil apa ni? Izar. Izar. Ni kalau ikut live FB lah, ni izar. Ni. Sebab ini adalah muka. Ni kawasan muka. Ni kawasan muka. Ni izar. Hak jambang ni di pipi ni, jambang. Lihyah di dagu. Lihyah janggut di dagu. Jambang ni di pipi. Kemudian atas daripada jambang tu, ni dia panggil izar. Kalau betul saya sebut tadi sideburn tu, sideburn lah kalau betul lah. Kalau panggil sideburn. Tapi kita lama dia panggil tali tudung. Ni. Jadi sidang pendengar cuba tengok molek. Di manakah tumbuhnya izar ni, sideburn ni? Izar ni tumbuh di dalam kawasan muka. Ni. Faham tak? Sekarang muka daripada atas bulat sampai ke atas telinga. Bulat sampai ke anak telinga, sampai ke bawah telinga, sampai ke tulang gerahang ni, sampai ke tulang dagu. Itu kawasan muka. Atas bulat sampai ke atas telinga.
Jadi saibung ni tumbuh belah kepala ke saibung tumbuh belah muka? Saibung jelas sangat-sangat tumbuh di dalam kawasan muka. Saibung jelas sangat-sangat. Saibung ni bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka, bukan bulu yang tumbuh di dalam kawasan kepala. Ni sidang pendengar kena fokus kejap sini. Kena fokus. Jadi hak sidang pendengar mengikuti radio tu boleh lah. Boleh agak-agak dok macam mana. Boleh agak ke tidak. Ikut live FB tu boleh nampak lah saya tunjuk tadi. Jadi daripada atas kepala kita, muka kita, bulat sampai ke atas telinga. Bulat ni. Ni saibung jelas sangat-sangat tumbuh di dalam kawasan muka yang wajib dibasuh. Di sini boleh timbul kekeliruan sebab antara bulu saibung tadi, izar ataupun tali tudung, dia bersambung dengan bulu ataupun rambut yang tumbuh di dalam kawasan kepala. Kalau kata jambang, dia sudah turun ke bawah, tak muskil. Itu bulu yang tumbuh di pipi. Pipi adalah muka. Janggut lagi tidak muskil sebab dia lagi ke bawah, tumbuh di dagu. Itu kawasan muka. Bulu mata, bulu kening, bulu misai pun tak keliru juga sebab ianya tumbuh di kawasan muka yang langsung tidak bersambung dengan bulu ataupun rambut yang tumbuh dalam kawasan kepala. Berbeza dengan izar. Saibung tali tudung, dia bersambung lah, bersepadang lah. Bersambung macam mana? Mana sepadang? Sebelah muka ni bulu muka, sebelah atas daripada tu bulu ataupun rambut kepala. Kau ada deh. Kemudian kita maklumlah. Jadi bulu ataupun rambut kepala ni dia samalah. Sama bulu yang tumbuh di kata saibung tadi tu sama panjang. Dia begini sidang pendengar. Sama panjang belaka, sama-sama naik belaka. Sama ada bulu misai, bulu janggut, bulu jambang, bulu saibung tadi, bulu ataupun rambut yang tumbuh di atas kepala. Dia sama naik je, sama panjang je. Dia sama panjang je. Cuma yang jadi timbul salah faham ni kerana bulu rambut kepala dengan bulu saibung tu dia bersempadang. Dia bersempadang. Jambang ke bawah, janggut lagi ke bawah. Misal tu tengah tak sambung dengan rambut kepala. Jadi bulu saibung ni dia bersambung, dia bersempadan. Bukan kata bulu tu bersambung, dia kawasan dia bersempadan. Sebelah atas tu kepala, sebelah bawah muka. Jadi di hadapan antara mata kita dengan telinga kita tu sampai ke telinga, itu adalah kawasan muka. Memanglah orang kata muka, tapi bulu yang tumbuh di situ tu bulu muka, bukan bulu ataupun rambut kepala. Satu laginya, orang perempuan dia rambut panjang. Saya tadi nak tunjuk payah. Nak tunjuk payah sebab tak ada bulu lah, rambut pun tak ada, pendek sangat. Jadi bulu saibung izar tadi pun pendek lah. Orang perempuan dia biasanya rambut panjang.
maka bulu saibeng pun panjang. Satu. Tapi saya sebut tadi lah, dia sama naik je, sama panjang je, sama keluar je. Bulu kepala, bulu saibeng, bulu jambang, bulu janggut, bulu misah, dia sama je. Pernah tak ni? Orang perempuan, jambang tak ada, janggut tak ada, misah tak ada. Orang perempuan, rambut panjang, ghalibnya saibeng pun panjang. Satu. Kemudian orang perempuan, ketika dia pakai dia panggil telekung. Bukan telekung, dia panggil dia panggil scarf ke apa ni dalam live FB ni. Nampak tak ada persoalan di dalam ni. Sebab tadi untuk siaran live FB tu agak lambat sedikit. Jadi tak ada di sini. Orang puan panggil apa tu? Satunya jilbab. Di dalam tu dia panggil scarf. Tu ada sebut anak tudung. Dua orang sebut sini ni. Anak tudung. Jadi di luar tu mok tudung. Tu scarf. Scarf. Ada anak tudung. Tu ramai orang tulung. Scarf. Anak tudung. Scarf lah. Jadi scarf. Jadi dia pakai scarf ni, bulu rambut kepala dia akan masuk dalam scarf, dan dia akan masuk dalam scarf bersekali dengan bulu sideburn yang tumbuh di dalam kawasan muka. Tak pernah lagi lah. Tu kata anak telekung tu. Jadi scarf ke, anak tudung ke, anak telekung ke, tak pernah tengok lagi lah orang perempuan pakai scarf, pakai tudung, saibeng dia terhulur di pipi dia. Tak pernah tengok. Memang orang perempuan, selain daripada rambut, bulu saibeng akan dimasukkan ke dalam scarf. Itu memang begitu. Orang perempuan, bulu rambut, ialah rambut, bulu rambut pelik pula. Rambut dan bulu sideburn akan dimasukkan sekali di dalam scarf sebelum pakai kain tudung. Ketika nak berwuduk, wajib perempuan tadi mengeluarkan kembali bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka, iaitu bulu sideburn, izar ataupun tali tudung. Wajib waktu tubik, wajib waktu keluar. Wajib waktu keluar. Tadi duduk di dalam scarf. Memanglah akan duduk dalam scarf. Tak ada macam sebutnya tiba-tiba pakai tudung, bulu sideburn tu duduk di luar sampai nampak begitu. Tak ada seorang, pelik orang katanya. Pasti orang perempuan, bulu sideburn akan dimasukkan ke dalam scarf bersekali dengan rambut kepala. Okey. Ingat baik kepada orang perempuan, kita orang lelaki, isteri kita ayuh anak-anak perempuan kita, satu orang perempuan sendiri. Kena ambil tahu molek, itu hak dia. Kemudian orang perempuan ni, kita orang lelaki lah balik. Kita orang lelaki, orang perempuan berkewajipan atas diri dia sendiri sebagai orang yang mukallaf, orang yang baligh serta berakal. Ini ilmu yang wajib mereka ketahui dan wajib mereka amalkan atas orang perempuan sendiri. Kemudian pula sebagai orang lelaki, isteri kita sebagai ayah anak perempuan kita, pastikan mereka, isteri dan anak-anak perempuan kita ajar dengan ilmu ni. Kita ajar dengan ilmu ni. Pastikan molek. Kita ajar ilmu ni.
ketika berwuduk, keluarkan sekalian bulu saibeng yang tadi berada di dalam skaf, anak tudung tadi, ketika untuk berwuduk. Macam mana perempuan? Ibu-ibu macam mana? Mokcik-mokcik macam mana? Macam mana kita orang lelaki? Orang lelaki ni besar tanggungjawab sebagai seorang suami, besar tanggungjawab sebagai seorang bapa, ketua keluarga, akan banyak dipersoalkan di mahsyar. Kita jangan hanya berbangga, saya ketua keluarga, keputusan muktamad duduk di tangan saya, sebab saya adalah suami, saya adalah bapa, saya adalah ketua keluarga. Keputusan duduk di tangan saya. Kamu semua isteri, kamu semua anak-anak kena patuh kepada saya sebagai suami, sebagai ayah, bapa kamu. Itu hebat orang lelaki. Hebat seumpama ni, besar tanggungjawab akan dipersoalkan di padang mahsyar. Akan dipersoalkan di padang mahsyar. Kita tunai tak kewajipan kita kepada mereka yang berada bertanggungjawab kita. Makan minum. Makan minum. Suami, bapa yang bukan Islam menyempurnakan makan minum. Binatang, dia bawa balik makanan untuk anak-anak dia. Bukan hanya untuk makan minum. Untuk ilmu agama macam mana? Ilmu dan amal agama. Besar tanggungjawab kita orang lelaki. Kita balik semula. Waktu panggil apa tu? Waktu panggil untuk memperingatkan kepada kita semua. Kita semua, saya sama, kaum Adam yang lain pun sama. Sama-sama kita orang lelaki yang bertanggungjawab kepada isteri kita dan kepada anak-anak kita. Ini ilmu yang wajib kita kena ajar. Tu ada kaum ibu kita lah komen, hebat seorang lelaki, tu komen dalam FB. Hebat seorang lelaki, tapi tanggungjawabnya besar. Betul lah, hebat, tapi tanggungjawabnya besar, akan dipertanggungjawab di mahsyar. Ketika berwuduk, wajib keluarkan bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka, izar, disebut saibeng ataupun tali tudung. Pastikan tidak tinggal walaupun satu helai sekalipun. Sebab apa? Ianya adalah bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka. Cuma terkadang orang perempuan ni dia kerak. Dia kerak. Ada perempuan dia kerak. Dia kerak bulu saibeng dia tu, dia kerak. Saya sebut izar, saibeng, tali tudung. Tiga tu dia panjang pula masa kita. Jadi saya sebut saibeng lah. Sebab orang Terengganu ni sebut saibeng. Tapi kalau orang luar dari Terengganu ni, dia bahasa Arab izar, dan kita Jawi lama tali tudung. Kalau orang Terengganu sebut saibeng. Tapi insya-Allah lah sudah belum memahami. Tapi bukan anak rambut. Bukan anak rambut, jangan salah faham. Anak rambut tu pendek ni. Ni bulu muka, bulu muka. Biasa orang perempuan dia akan kerat. Dia kerat. Tapi tetap ada. Saibeng tu tetap ada. Cuma pendek. Saibeng tu tetap dia akan masuk ke dalam skaf sebelum pakai tudung. Tetap wajib kena buat keluar saibeng tu. Cuma senang basuh. Sebab apa? Sebab dia pendek. Kalau tak kerak, rambut sampai ke belakang panjang, saibeng sampai ke dada panjang, masa basuh saibeng tu, air akan bertitik-titik akan membasahi baju. Dah panjang. Rambut sampai ke belakang, saibeng pun panjang sampai ke dada, sampai ke bawah dada.
Jadi bila basuh saibeng tu, air akan menitik-nitik-nitik daripada saibeng yang panjang, maka akan membasahi baju. Biasa orang perempuan, dia akan kerak. Ni ada kata kalau rambut panjang tak kerak ustaz. Ya tak kerak lah. Tapi ada orang yang kerak untuk mudah basuh. Tapi tetap ada, sebab tidak ada orang cukur. Kalau cukur macam mana jadi? Cukur saibeng sepenuhnya. Uduh lah. Tak ada orang cukur. Yang biasa saya jumpanya, dia kerak. Dia kerak. Jadi mudah nak basuh. Tapi kerak pendek. Bulu saibeng tetap ada. Dan bulu saibeng tetap biasanya akan diletak di dalam skarf anak tudung. Ketika berwuduk, wajib keluarkan. Tidak boleh tinggal walaupun sehelai sekalipun. Ni ada komen dalam FB ni. Saya potong rambut tu pendek terus, dia kata senang nak basuh. Ni ada dua orang ni komen. Dia potong. Dia potong jadi pendek. Ni ada komen kata ada orang ikat sekali rambut daripada saibeng itu. Ikat. Tu tak faham tu apa maksud dia. Ikat. Dia saibeng atau tak ikat. Wallahualam dah apa maksud dalam komen FB ni. Jadi yang mengikuti Radio Money FM ni, nampak macam saya ada ni. Saya ada baca ni. Ni baca soalan dalam FB. Ni komen biasa masa ambil wuduk, ikat rambut tak bagi basuh. Ikat saibeng. Sekarang ni jangan panggil rambut. Saibeng bukan rambut. Saibeng bukan rambut. Saibeng ni bulu muka. Rambut bulu kepala. Rambut bulu kepala. Ni ada komen. Ada orang ikat sekali rambut dan saibeng sebab panjang. Dia ikat rambut, saibeng masuk dalam hak diikat. Kalau dia ikat rambut, saibeng masuk dalam hak ikat rambut tu, wajib kena keluar lah. Wajib kena buat keluar. Jadi sekarang ni dia ikat rambut, open ikat rambut dia panjang. Kemudian saibeng tu masuk dalam hak rambut diikat tu. Tak apalah. Tapi masa berwuduk, bulu saibeng tu wajib tarik keluar. Jangan duduk dalam ikatan tu. Ni nak cerita sini. Kena keluar rambut tu. Cuma ada tanya sini, ustaz boleh tunjuk sempadan saibeng tu. Ni hak ikut live FB ni. Sempadan dia gini. Ni daripada kepala turun ke telinga. Kalau ikut orang ikut live FB lah. Dari kepala turun ke telinga. Ni hak sebelah ni, sebelah hadapan tangan saya ni adalah muka. Sebelah atas tangan saya ni adalah kepala. Ni kawasan muka. Ini kawasan muka. Ini kawasan muka. Jadi sebelah hadapan yang saya tunjuk ni ada kawasan muka, panggil pipi kedok situ. Dah lah muka-muka. Sebelah atas ni kawasan kepala. Pada ni. Tu boleh mudah je nak faham dia punya sempadan dia tu. Muka kat mana muka? Sidang pendengar, takkan muka kita ni erong pada erong ikut bulu saibeng. Ni kalau saibeng saya ni. Sebab saya ni rambut pendek, saibeng saya pun pendek. Ni. Takkanlah kata muka ni erong bagaimana? Erong turun di saibeng, naik semula sampai ke telinga, turun balik. Hak ni kepala. Ada orang ukur muka gitu. Muka ni bulat. Ni belah depan ni. Belah hadapan antara mata dengan telinga kita ni. Ni mata dengan telinga ni. Ni sebelah ni. Ini adalah kawasan muka. Bukan kawasan kepala. Maka di situ bukan rambut. Rambut adalah bulu yang tumbuh di dalam kawasan kepala. Ini bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka, saibeng. Ni sidang pendengar. Ni tanya kena sampai kulit lah kat saibeng tu. Kulit tu kulit pipi. Tu kena basuh lah. Kulit pipi kena basuh. Bulu saibeng kena basuh, kulit pipi kena basuh. Kena pastikan sehelai
tidak tertinggal. Sebab itu adalah bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka. Jika saibun tebal, sapu air di luar saja, Kang Ustaz, dia tidak macam jambang janggut. Dia, saibun ni kawasan dia bukan duduk macam tu, dia macam rambut je, dia panjang ke bawah tu. Dia kena ratakan. Saibun kena ratakan. Dia jambang di pipi, tu lain. Saibun ni dia terhulur ke bawah. Dia terhulur ke bawah. Macamlah rambut kepala. Dia hulur ke bawah. Jadi saibun terhulur ke bawah. Kena basuh sekalian. Dan termasuk di kulit di dalam dia tu. Antara mata kita dan telinga kita. Jadi kita ni penghujung dah ni. Sebab tadi agak terlewat sedikit mulai program ni. Slot Telaki Safinatun Najah. Yang mana slot Telaki Safinatun Najah ni, masa yang diberi adalah 45 minit. Kita ada lagi dalam 2-3 minit lagi tu. Masanya 45 minit. Jadi insyaAllah lah saya akan sambung balik minggu hadapan. Hak berkaitan dengan bulu izar, saibun, dan kita lama sebut tali tudung. Kemudian macam mana pula satu lagi, dia panggil mahlut tahzif, maudi'ut tahzif. Ini belah atas ni. Nak panggil apa tak tahulah sidang pendengar. Saya ada tunjuk ni dalam FB ni. Ni belah atas ni panggil apa? Kalau dalam kitab Jawi lama, dia panggil tempat andam. Dia panggil tempat andam. Sebab orang Arab biasanya dia akan cukur ni. Dia akan cukur supaya jadi muka luah. Bila muka luah jadi comel. Ni. Dia rambut kepala ni, dia akan masuk ke dalam pipi sedikit. Ke dalam dahi. Ni belah ni. Ni sedang pendengar panggil apa ni? Ini insyaAllah saya akan sambung bicara minggu depan. Nama dia apa ni? Untuk yang mengikuti live habis, nama dia apa ni? Dia rambut kepala, kemudian dia mai ke depan sedikit ni. Kalau kita kata atas daripada bulu kening. Atas daripada bulu kening ni. Panggil apa ni sini? Ni dia panggil tempat andam kalau kita Jawi lama. Tempat andam kalau kita Jawi lama. Nanti saya akan bicara menghadapan. Ni ada persoalan ni. Satu persoalan ni. Ustaz semasa berwuduk, semasa membasuh muka, disapu seluruh kawasan muka. Bukan disapu, dibasuh. Bukan disapu. Sehingga ke tepi telinga. Pangkal saibun basah, tu kulit. Pangkal saibun basah hingga ke kulit. Tapi tak faham bab bulu saibun yang panjang. Sekarang ni pangkal ni kita basuh. Bulu saibun tu bulu muka kena basuh jugalah. Ini ada tanya, anak rambut. Bukan anak rambut. Bukan anak rambut. Ni Rohana Ma'ruf. Ustaz semasa berwuduk, semasa membasuh muka disapu. Bukan disapu, dibasuh. Seluruh kawasan muka sehingga ke tepi telinga. Basuh Pangkal saibun basuh hingga ke kulit. Tapi tak faham bab bulu saibun yang panjang. Sekarang ni bulu saibun panjang tu tumbuh di mana? Di kawasan muka. Bukan kulit sahaja yang wajib dibasuh. Bulu yang tumbuh dalam kawasan saibun tu wajib dibasuh. Panjang mana sekalipun. Pangkal saibun tu basuh daripada kulit. Itu kulit muka. Bulu yang tumbuh dalam kawasan muka, panjang mana pun wajib dibasuh. Jadi kena basuhlah bulu saibun yang tumbuh dalam kulit kawasan muka. Tak apalah, insyaAllah minggu hadapan kita sampai masa dah. Minggu hadapan saya akan sambung lagi lah berkaitan dengan bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka yang wajib dibasuh ketika membasuh muka fardu ataupun rukun wuduk yang kedua. InsyaAllah tersambung minggu hadapan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.